Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini setelah ditangguhkan minggu lepas 1 minggu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, seperti biasa sebelum saya mulakan kuliah, peringatan semula, jaga SOP lah tuan-tuan. Jadi segala SOP yang disediakan oleh pihak AJK Masjid, kita kena ikutlah, kena ikuti, kena akur. Mana datang kena ambil suhu. Kalau tidak ada mai sejahtera, pakai tulis. Tulis tu saya ada pesan banyak tempat, kalau boleh bawa pen. Kita datang masjid, yang pertama nak solat, yang kedua nak mengaji. Mengaji tu dia kena ada pen. Pak Cap pernah tengok orang pergi motong tak bawa pisau? Ada? Motong tu motong benda dari getah ada. Pergi benda dari getah tak bawa pisau? Ada? Jadi kita hak ngaji tak bawa pen, macam motong tak bawa pisau. Jadi faham-faham lah tuan-tuan. Bawa pen sendiri tak. Saya tak apa, saya mengajar saya tak pakai pen, saya pakai yak liok. Tuan-tuan datang kena catat. Catat sikit pun tak apa dah. Nampak mengaji bersungguh. Walaupun kita bukan budak sekolah. Sekadar sikit-sikit takut lupa catat sikit-sikit hak penting-penting. Pen tu kena ada di jubah kita sebenarnya. Bila kita nak masuk, kita tulis pen kita sendiri. Pen yang disediakan oleh pihak masjid tu, payahlah kita pakai guna yang tu belaka. Kadang tu dia sanitizer tak ada. Sini panggil apa tu orang Bali? Sanitizer. Sini panggil apa? Sanitizer juga. Kita serupa. Kadang tu habis. Kita pegang pen tadi, hak sebelum masuk dia pun pegang juga. Dia tu datang di pada mana? Tawar. Kita tak tahu tuan-tuan. Dia datang di pada mana kita tak tahu. Jadi pen tu eloknya ada dalam poket. Kalau kita tak pakai mai sejahtera, saya mai sejahtera sebab saya nak sejahtera. Pak Cik nak sejahtera tak? Mai sejahtera. Payah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita hari ni ada handphone semua. Tak bawa handphone sahaja, bawa pen untuk dia tulis nama dia. Jangan guna pen tu, bahaya juga. Sebab diguna oleh sesiapa sebelum daripada kita tak tahu. Benda ni kecil tapi sebenarnya dia ada impak besar kalau kita tak jaga. Jaga. Sejadah pun ada lagi yang tak bawa. Kita lah ni norma baru lah. Tuan-tuan, pergi masjid itu memang sejadah bawa. Dalam kereta kita wajib dah ada sejadah. Beli sejadah. Ustaz Hadi jual sejadah tadi. Diskaun 50%. Jadi esok pergi beli. Dalam kereta satu, bilik kita satu. Takkan terlupa kalau kita bawa kereta dua, beli 2 sejadah. Mana-mana kereta kita bawa, memang dalam kereta dah sejadah. Takkan lupa je. Saya tak letak dalam kereta sebab saya letak dalam beg.
Sebab saya bawa beg untuk pergi kuliah. Beg saya itu sentiasa ada sejadah, tak pernah buang, dulu kini selamanya. Nah, jaga. Duduk dalam masjid 1 meter, jarak 1 meter wajib mesti. Nah, mas kalau ada duit lebih pakai ya. Dia satu benda yang sangat penting, mas. Tuan-tuan. Sebab kita walaupun kita tak sesemua, kita tak batuk, takut ada member kita sebelah, dia sesemua, dia batuk, dia tak pakai mask. Jadi kita kena pakai. Kalau dia batuk, tak pi kita pun dia kena pada mask itu. Nah, benda-benda macam ni tolong jaga. Tidak minggu depan tangguh lagi. Okey, jaga penjarakan fizikal, bukan sosial. Sosial tetap rapat. Sosial ni rapat. Fizikal sahaja kita jauh, tapi hati kita rapat, tuan-tuan. Sebab tu ditukar hari ni bukan penjarakan sosial, tapi penjarakan fizikal sahaja. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu sekadar 2-3 minit peringatan semula supaya kita tak tangguh lagi. Nah, kuliah-kuliah kita. Baik. Kita sambung kitab Halal dan Haram fil Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sambung kepada seterusnya kepada muka surat 170 bagi kitab yang original ni lah. Nah, di bawah tajuk Institusi Kekeluargaan. Dah habis dah tentang makanan, minuman, pakaian, perhiasan. Selesai yang tu, ada halal, ada haramnya. Kita masuk pada malam ini halal haram dalam institusi kekeluargaan, dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada benda halal, ada benda haram. Pastikan perkara-perkara haram yang ada dalam rumah dibasmikan. Nah, kita akan mula baca pada malam ini. Dia akan mengambil masa yang agak lama jugalah, tuan-tuan. Mungkin sebulan, mungkin sebulan setengah untuk kita habiskan tajuk institusi kekeluargaan. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, institusi kekeluargaan. Rumah atau tempat tinggal. Dia sebut keluarga, mesti dia ada rumah atau tempat tinggal. Adalah tempat untuk mententeramkan diri manusia dari segala kerumitan, tabiat dan kebiasaan. Di sana mereka akan dapat merasai kemerdekaan diri dari segala macam ikatan dengan masyarakat. Arab, rumah ni dia panggil al-baitu satu. Satu lagi dia panggil al-manzilu. Dan bahasa Arab, setiap kalimah yang digunakan dia mesti ada makna yang boleh kita faham, tuan-tuan. Al-baitu tu dia asal kalimah dia bata. Dia Arabnya tu dia kena pergi pada fi'il madhi, pergi fi'il mudhari', pergi pada masdar. Tu biasa orang mengaji bahasa Arab. Hak tak mengaji dia pening sikitlah. Bata fi'il madhi, telah tidur malam. Bata ni tidur malam. Yabitu sedang tidur atau akan tidur, tu nama dia fi'il mudhari', present tense. Bata telah, nah, past tense. Dia punya masdar. Masdar ni kalau bahasa Melayu kata terbitan dia al-bait. Bata yabitu baitan. Baitan tu artinya tempat tidur malam. Sebab rumah ni biasanya kita tidur malam je, betul Pak Cak? Pak Cak lah tak apa, siang malam tidur. Sebab dia sudah pencin. Orang bekerja ni, pagi dia keluar rumah pukul 7. Pukul 7 tu kira awal lah. Nah, ataupun kalau orang jauh lewat. Dia akan balik nanti 5 petang, 6 petang. Lepas tu dia akan keluar pula macam ni main masjid ni. Rumah tu bukan tidur pun. Tadi pergi pejabat pagi tadi ni. Balik pejabat, taklah kepala saat. Kemudian kita bangun semula, kita mandi, pakai baju, pakai jubah, datang masjid. Balik nanti pukul 9-10, baru kita tidur. Biasanya rumah hanya untuk kita tinggal malam. Tu baca. Sebab itu bila orang bini banyak pun kata bermalam. Tak tahu berhari. Malam ni bermalam di mana? Nombor 1. Malam esok, malam di mana? Nombor 1. Malam lusa, nombor 1. Sebab apa? Bini 1.
Pakcik tunggu nak sebut bini dua je keren. Dia sebut bermalam, dia tak sebut bersiang. Maka al-baitu artinya tempat untuk kita tidur waktu malam. Tengok dia guna kalimah untuk letak kalimah rumah. Kita rumah, mana apa rumah? Aku pun tak tahu. Rumah mana apa? Roma ya rumah. Bahasa kita bukan standard pun, tak ada apa bahasa kita ni. Tak tahu mai kat mana. Nah, tak tahu mai kat mana bahasa kita ni, tuan-tuan. Sebab tu Quran tidak turun dalam bahasa lain. Hanya bahasa Arab. Dia cukup indah, cukup cantik, cukup comel bagi orang mengkaji bahasa Arab. Tidak ada bahasa atas dunia yang boleh menandingi bahasa Arab ini. Tuan-tuan, al-baitu tidur malam, ataupun dia gunakan kalimah al-manzil. Al-manzil daripada kalimah nazala. Nazala artinya turun. Nuzulul Quran. Quran tu turun daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, ataupun daripada sidra, daripada Luh Mahfuz diturunkan ke langit dunia secara sekaligus. Menggunakan kalimah nazala. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqq. Anzala, nazala, sama tuan-tuan. Dia cuma ada imbuhan sahaja. Itu mengaji ilmu sarah. Nah, ada ilmu nahwu, ada ilmu sarah. Ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi nazala artinya turun. Turun kita tinggal. Orang dulu kita pun sebut turun. Tuan turun di mana malam tu? Malam tu saya turun di Kota Baru. Turun pun dia tinggal, dia singgah tidur di Kota Baru. Kalimah turun tu, tuan-tuan. Maka demi kalimah al-manzil, tempat kita turun, tempat kita diam, tempat kita tinggal. Tu bahasa Arab. Dia memang ada makna berkaitan dengan setiap kalimah-kalimah yang kita sebut. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mana rumah tempat kita berteduh daripada panas, daripada hujan, untuk kita selamat daripada musuh, selamat daripada binatang-binatang buas, tu rumah. Tempat kita mencari ketenangan di rumah. Nah, baik tuan-tuan, itu makna al-baitu rumah. Jadi rumah-rumah kita, sebagai orang Islam, dia ada cara lah tuan-tuan. Walaupun Nabi Muhammad tidak diutus untuk nak cerita macam mana cara nak buat rumah, tapi dalam Islam ada cara nak buat rumah. Tukang-tukang rumah kena mengaji dulu cara buat rumah dalam Islam. Nah, kita nak rumah-rumah yang dibina, rumah teres ke, rumah semi-D ke, rumah banglo ke, dia ada ciri-ciri Islam. Hari ini rumah-rumah kita tidak ada ciri-ciri Islam. Sebab apa? Sebab kita punya kontraktor dan sebagainya bukan orang Islam. Dia kerja dia untuk bisnes. Dia tak pernah tengok apakah ciri-ciri rumah yang ada dalam yang perlu ada kepada seorang Muslim. Rumah yang macam mana. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rumah dalam Islam secara basicnya dulu. Secara basicnya. Sebab tu tukang rumah kena ambil tahu. Dia punya ruang tamu tidak boleh terus bersama dengan dapur dia. Mana ni ruang tamu, daripada ruang tamu ni pintu masuk ke dalam rumah dan pintu tu terus pergi ke dapur. Mana daripada ruang tamu nampak dapur, itu bukan rumah orang Islam. Sebab apa? Sebab Islam dia ada aurat. Orang kafir tak apa, dia bukan ada aurat. Dia sekadar pakai seluar dalam, selesai lah. Tu aja. Pakcik sebut itu lega tu, tadi mengantuk. Bagi dia pakai luar dalam tu tak apa dah. Orang Islam, isteri kita, anak-anak perempuan kita, aurat dia seluruh tubuh kecuali muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan. Walaupun dalam rumah, kalau ada orang asing ajnabi masuk rumah. Kawan kita datang, kawan kita dengan bini kita ajnabi, dengan anak kita ajnabi. So dia duduk di ruang tamu, dia terus nampak ke depan anak kita duduk baca hayat, bini kita duduk lalu, bini kita pun tak pakai tudung dalam rumah. Tu tak boleh. Tu bukan ciri-ciri rumah orang Islam. Dia mesti ada blok. Mana daripada ruang tamu tengok ke dalam nak ke dapur tu, dia pak ada dinding. Dapur belah ni ataupun belah ni. Tu ciri dia rumah pakcik macam mana. Aku tengok nampak dapur. Dah rumah hak buat dah. Kita cuma nak beli rumah, kita boleh pilih nak duduk di lorong mana ataupun hak kosong kita beli. Desain rumah kita tidak ada hak, desain kontraktor. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati oleh kerana itu, kita kalau boleh desain sendiri rumah kita. Nah, kita desain sendiri, orang buat.
Dia design itu mengikut design kita sendiri, reka bentuk kita sendiri. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, nak cerita ada ciri-ciri rumah orang Islam berbeza dengan ciri-ciri rumah orang kafir. Baik, mana kita yang katakan family ataupun keluarga, dia mesti ada rumah untuk duduk dulu. Sekat duduk dalam bawah apa dia jambatan, bukan rumah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu sakanan, sebagai tempat tinggal kamu, tempat tinggal sementara atas dunia. Surah An-Nahl ayat 80, tempat tinggal yang paling utama, yang kekal abadi, syurga, khalidina fiha abadan. Nabi SAW gembira apabila melihat sebuah rumah itu luas, dan baginda SAW menganggap itu sebagai kebahagiaan duniawi. Nabi sebut dalam hadis dia, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adati al-mar'atu as-salihatu wal maskanu al-wasi'u wal jaru as-salihu wal markabu al-hani'u. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, 4 perkara yang dikira dari kebahagiaan. 4 perkara utama lah, bukan yang ni saja, tapi yang paling penting. Kalau kita ada keempat-empat ini, kita termasuk dalam kategori orang bahagia atas dunia. Kalau kita tak ada semua 4-4 ni, tak ada, maka kita kena duduk di hospital bahagia. Hospital bahagia di mana aja? Di mana hospital bahagia? Tanjung Langsat, Tanjung Langsat Baling, Tanjung Rambutan. Sungguh, tengok 4-4 ni. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Ciri bahagia atas dunia hak pertama, al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Al-mar'ah tu perempuan maksud dia isteri. Kita panggil perempuan juga, perempuan tak main ni, perempuan tu isteri tak main ni. Dalam Quran bila sebut al-mar'ah, ialah isteri. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa daraballahu masalan, dan Allah buat satu contoh perumpamaan lillazina amanu, bagi orang-orang beriman ini, imra'atu fir'aun. Imra'ah, al-mar'ah sama. Perempuan Fir'aun artinya isteri Fir'aun. Dalam Quran dah sebut al-mar'ah, maka dia merujuk kepada isteri seorang lelaki. Kita faham. Baik, al-mar'atu as-salihah, seorang perempuan ataupun seorang isteri yang salihah. Mana yang taat? Kalau kita dapat yang tu, kita dah dapat satu ciri bahagia. Tapi kalau dapat bini jenis tak taat, bukan salihah, kita jadi gila. Nak balik rumah pun malas, betul tak? Betul tak? Balik rumah nak katak lagi. Lebih seminit aku pesan balik sebelum pukul 9. Balik 9 minit katak dah kelepeng. Pakcik gila kalau pilih bini gitu. Memang gila, bukan gila, babi terus. Sungguh. Bini yang kita akan dapat bahagia kalau kita balik bini kita tu, dia sambut kita dengan penuh tawa riang. Oh, sonok. Tu aja. Bahagia. Walaupun duit skepeng tak ada. Tapi bini senyum bahagia tu. Bini buat muka cengih, jengkreng. Nabi sebut dah ciri bahagia mesti boleh bini yang solehah. InsyaAllah bahagia kita walaupun kita miskin. Yang kedua, wal maskanu al-wasi'u, rumah yang luas. Maksud luas sesuai dengan kita lah. Kalau rumah macam Nabi lain, Nabi tu dia cerita lain. Tu rumah dia tu, Nabi rumah sampai dia solat sujud kena kaki Aisyah. Bayangkan rumah dia luas mana. Kita solat bini tak nampak, luas tunggu bilik tu aja. Nabi solat sujud kena kaki Aisyah. Luas mana bilik dia? Sempit. Dia cerita lain, dia kaya sebenarnya. Tapi dia tidak letakkan dunia tu di tangan.
Tu cerita lain. Nak cerita kalau kita yang bukan Nabi yang labi ni, rumah yang agak luas. Luas tu bukan kata mewah sampai boleh main bola, tidak. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, memadai rumah kita ialah paling-paling common rumah kita orang Islam, dia kena ada 3 bilik pisah, kok mana pun bagi jadi 3. Jangan kurang daripada 3. Nah, jangan sampai 30 jangannya. Nak masuk bilik mana? 30 bilik. Saya pernah pergi rumah sahabat saya, bukan rumah dia. Tapi dia ni kaki Quran. Bukan kaki Quran duduk sepak Quran, tidak. Kaki Quran orang hafal Quran. Jadi imam masjid. Rezeki dia ni murah. Nah, sampai di sana tu orang bagi rumah. Orang bagi rumah duduk, bukan banyak pun. Rumah 30 bilik. Rumah orang kaya Tan Sri apa saya tak ingat. Saya pergi dengan kolam mandi. Mandi dengan jubah. Dia ni pergi mana pakai jubah? Di airport jubah, di rumah jubah, masjid memang jubah dah. Masak pun syurah jubah. Dia tak pernah pakai hal lain. Jubah sama, mandi jubah. Sayang jubah. Nah, sampai dapat macam tu, free rumah. Tapi dia tak guna rumah tu. Jadi rumah tu nak buat homestay pun boleh. Bilik berpuluh-puluh. Nah, kalau kita tak berani, sebab kita tengok filem, takut bilik nombor 13. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, 3 bilik sekurang-kurang, nak lebih 4, 5, 6 tu terpulang kita lah. Sebab apa 3? Sebab dia untuk suami isteri 1, ibu bapa 1 bilik khas, kemudian anak perempuan 1 bilik khas, anak lelaki 1 bilik khas. Sudah. Kemudian ada ruang tamu, sudah memadai. Kira luas tu. Tapi kalau rumah tu hanya 1 ruang sahaja, di situlah mak pak duduk, di situlah anak-anak duduk, di situlah anak lelaki anak perempuan, itu tidak bahagia. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Jadi 3, sekurang-kurang 3 bilik, rumah teres lah 3 bilik lah, tuan-tuan. Okey dah tu. Kita dapat rumah teres pun tak apa dah atas dunia ni. Kira bahagia dah, kira luas dah, sebab ada 3 bilik dah cukup. Nah, memadai. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Wal jaru as-solihu, dan juga jiran-jiran yang baik. Kita dapat isteri yang solehah, rumah pun kira okey. Kalau jiran tak elok, kita fikir nak pindah pergi mana pula. Kalau sewa lah, kalau sewa. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya sewa rumah di Sarawak selama 11 tahun. Saya tinggal di Sarawak. Rumah yang saya sewa lebih daripada 10. Mana satu rumah dalam mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Tak tinggal lama, nah, ada sebab lah, tuan-tuan, ada sebab. Jadi kita jadi pening. Sebab jiran tak elok. Main pasang karaoke 24 jam, habis jengkreng habis. Pajak. Duk klung-klung-pang. Nak duduk macam mana? Dah jiran macam tu. Nah, tengok dia punya kawan-kawan hadap mai pun jenis pakai skirt aja. Oh, tak boleh. Tak boleh duduk macam tu. Kita tidak boleh hidup dalam suasana macam tu. Nah, maka kita kalau tak dapat jiran yang elok, pening kepala. Tengok rumah macam apa dia, sarang apa dia, babi. Rumah boleh depan tu ada kereta buruk, ada motor buruk, dia jadi pemain. Rumah jadi bengkel. Rumah apa macam tu? Kita tidur malam tak boleh kerup. Boleh duduk jiran macam tu. Taubatlah orang lari. Tak boleh hidup, gila kita, tuan-tuan. Piramli tak apa, bagi teng. Tu pun tak tahan, kelepuk juga sebiji. Kuswa dinata. Allahu Rabbi. Tu dia menggambarkan jiran hak tak elok, memang satu rumah akan jadi riuh, akan jadi bising. Nah, sebab tu ciri bahagia. Selain daripada isteri solehah dalam rumah kita pun agak luas, kita kena ada jiran-jiran yang baik-baik. Wal markabul hani, ya ni, kenderaan yang sesuai dengan kita lah. Nah, tak perlu Alphard, Viva pun dah okey dah. Nak banding dengan X5. X5. Nak buat bini tak lepas macam. Bini 120 kilo boleh bawa X5. Tayar sebulan 3 kali tukar. Kelepung. Motor tak tak bahagia macam itu. Nah, Viva okey dah. Sekurang-kurang nah.
Baik, nak elok ada duit lebih, beli hak elok sikit. Hak agak kita langgar di apa dia panggil batas ubi tu. Batas ubi atas jalan tu. Dia tak rasa apa. Tu comel sikit kereta ni. Menimpal lah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, gitulah. Maksud 4 ni kalau kita ada memang bahagia. Okey. Nabi SAW sentiasa berdoa dengan doa berikut. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi faqila lahu ma akthara ma tad'u bihazihi ad-da'wat ya Rasulullah faqala wa hal tarkanu min syai'. Maksudnya ni doa Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ghfirli zambi, ampunilah dosaku. Doa Nabi kebanyakan yang tu, Allahumma ghfirli, sekurang-kuranglah zambi itu dosaku, ya Allah ampunkan dosaku. Kita boleh hazaf maf'ul bih, ini kaedah ilmu bahasa Arab. Kita boleh buang zambi, Allahumma ghfirli sudah. Faham dah, ampun tu dosa lah, takkan nak ampun benda lain. Tu kan dah bahasa Arab. Nah, benda yang dah tahu dah, boleh tulis dan boleh hapus. Boleh baca Allahumma ghfirli, boleh baca Allahumma ghfirli zambi, tak ada masalah apa-apa. Ini kaedah bahasa Arab. Baik, sebab tu bila dalam solat tempat kita berdoa yang pertama satu dalam solat. Masa duduk antara dua sujud. Masa berdiri kita tabla'a, masa berdiri kita baca Quran. Masa kita rukuk, masa kita sujud kita tasbih, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Hanya duduk antara dua sujud sahaja, tempat tu je kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa Nabi ajar doa. Hak mula-mula, rabbil firli. Doa hak paling penting ialah kita minta ampun dosa dulu. Hak tu kepala dia. Hak lain-lain tu tak penting. Hak lain-lain kalau kita dapat mengeluh dosa, kita Allah tak ampun, tak ada maknanya. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Oleh kerana itu, yang penting ialah kita dah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tu datang kemudian. Kalau seorang perempuan yang kaya, nah dia kereta pun banyak, buah, rumah pun banyak, ladang pun banyak, kelapa sawit pun banyak. Kelapa sawit dia tu tak penting lah. Apa dia, kereta dia tak penting, rumah dia tak penting. Hak penting apa wajah? Hak penting apa dia? Dia tu dah menikah kita. Bila kita menikah, dia dapat more. Kalau sekadar boleh kereta, dia boleh orang lain. Dia hak menikah kita itulah keampunan dari segi Tuhan. Hak tu paling penting. Kepala dia. Sebab tu Nabi kepala doa, Rabbi firli dulu. Nah, Allahumma firli dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, hanya Nabi reti ataupun tahu cara berdoa. Kita ni kan tu minta alim dulu, minta kaya, minta panjang umur, terlupa nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Lu dengar radio lah ni. Ada iklan tu. Ada ustaz tu kata apa? Kalau kita nak berdoa, kita minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz apa? Jengkreng. Heru. Baik. Wasi'li fi dari. Luaskanlah rumahku. Nabi minta ampun bahagian akhirat, bahagian dunia minta rumah biar luas. Ingat Nabi tak minta, dia minta kan. Luaskan rumah. Dan kalau rumah kita luas, kita kena pastikan kubur kita luas, lebih luas daripada rumah lah. Maksudnya jangan lalai, kena buat amal. Wa barik li fi rizki, dan berkati pada rezeki aku. Rezeki dia bukan minta kaya, minta berkat. Kaya tak berkat habis cuma macam tu. Tapi kalau dapat sikit pun berkat, dia tahan lama. Minta berkat pada rezeki, bukan minta kaya. Faqila lahu, maka ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat tanya, alangkah banyak sekali yang engkau baca dari doa-doa ini, minta ampun, minta rumah bagi luas, minta berkat pada rezeki. Banyak. 3 tu kira banyak. Bahasa Arab 3 tu dipanggil jamak. 1 mufrad, 2 musanna, 3 ke atas jamak. Jamak tu kira banyak dah. Sahabat pun tanya, banyak minta? Hanya tu. Wahai Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah doa yang lain dapat mententeramkanku selain doa-doa ini? Adakah permintaan yang lain yang lebih elok daripada apa yang aku minta? Hak inilah yang paling penting dalam kehidupan. Diampunkan dosa, rumah yang selesa, dan juga kehidupan kita berkat, rezeki kita itu berkat.
Baik, habis hadis yang kedua. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya supaya menjaga kebersihan rumah agar kelihatan padanya syiar Islam yang menghendaki pemiliknya supaya menjaga kebersihan dan menjadi lambang untuk membezakan seorang muslim dengan yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib. Nazifun yuhibbun nazafah. Karimun yuhibbul karam. Jawadun yuhibbul jud. Fanazzifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Innallaha tayyibun, Allah itu baik. Tayyibun itu baik. Bila orang tanya kita kaifa haluk, bahasa Arab, kaifa haluk, tayyib. Tayyib itu artinya fine, baik. Allah itu baik. Yuhibbut tayyib, dan dia suka yang baik-baik. Dia tak suka orang jahat, dia suka yang baik-baik. Dia itu bersih, nazifun, Allah itu bersih. Yuhibbun nazafah, dan dia suka kepada yang bersih. Sebab itu Islam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Buka kitab fiqh, mana-mana kitab fiqh dia mesti mula dengan babut taharah, bab bersuci, mesti. Itu bukti Islam satu agama yang sangat-sangat mementingkan kebersihan. Dia itu murah hati dan suka kepada orang yang murah hati. Allah dermawan, dia suka kepada dermawan. Dia itu dermawan dan suka kepada orang dermawan. Lantaran itu bersihkanlah halaman rumah kamu dan jangan suka meniru kaum Yahudi. Yahudi dia tidak bersih. Nah, depan rumah dia memang kotor. Baik, saya tak nak hurai panjang-panjang sangat. Kita terus masuk menunjukkan kemewahan dan kemusyrikan. Baik, bila kita ada rumah, takkan rumah kita bodoh macam tu ya, tuan-tuan. Mesti ada perhiasan dalam rumah, mesti ada perabot, mesti ada kitchen kita, ada dapur kita, ada katil, ada macam-macam perhiasan, ada sofa. Itu benda-benda ada dalam rumah kita. Dia nak mula masuk dah. Nah, dalam rumah ini dia kata menunjukkan kemewahan dan kemusyrikan. Boleh atau tidak? Baik, tiada apa-apa, mana tidak ada apa-apa masalah bagi seorang muslim untuk menghiasi rumahnya dengan bermacam-macam jenis bunga. Tak nak pilih bunga untuk bagi ceria rumah, dan boleh ambil bau yang wangi. Jangan tanam bunga ti ayam sudah, dia memang busuk. Tanam bunga rose. Pergi tengok rumah saya, keliling rumah rose. Ada merah, ada putih, ada kuning, ada oranye. Pagi-pagi pergi dekat tarik nyawa, wangi, tuan-tuan. Nah, itu tujuan tanam pokok rose. Tapi dia punya maintenance mahal sikit lah, tuan-tuan. Baik, tanam tak ada, boleh. Bunga sebagai perhiasan rumah, tanam. Tak ada masalah apa-apa. Tidak ada hukum halal haram situ. Cuma bila kita tanam bunga, orang lain nak pergi hidup boleh tak? Pagi-pagi pergi, sedap. Terus kalau tuan-tuan pergi ke apa dia di Mekah, di nama apa? Taif. Pergi tak Taif? Boni pergi Taif masa pergi umrah. Pergi tak? Taif Cameron Island lah. Situ kan dia ada rose. Wangi daripada rose. Cukup wangi, tuan-tuan. Nah, bila wangi kita pun pergi hidup. Bukan kita, orang lain wangi. Boleh tak? Berdosa. Hidung kita tidak boleh mencium hak orang lain. Kita tidak boleh menghidu bau perempuan yang bukan isteri kita. Pacak hati-hati ya. Pergi amal sentral, dia ikut amuai, wanginya jengkreng. Tak boleh, dia bukan bini kita. Tak boleh. Sebab tu perempuan tidak boleh pakai minyak wangi yang terlalu wangi. Dia pakai minyak sekadar nak pergi hilang bau ketiak dia yang busuk. Perempuan memang busuk, mana lelaki. Bagi hilang bau ketiak sudah, ni Allah wanginya. Tak boleh. Kita duk hidup tu berdosa.
Sebab dia bukan bini kita tak apa. Ada. Betul tak? Hidung tak boleh guna. Buka kitab penawar bagi hati. Macam mana kita nak menggunakan anggota hidung kita supaya tidak berdosa. Nah, di antaranya tak boleh menghidu bau wanita yang bukan mahram kita. Kita tak perasan ni buat dosa, free of charge. Dan di antaranya kita tidak boleh menghidu bau hak orang lain. Bunga tu hak dia tanam untuk dia ambil bau wangi, kita pergi hidu tanpa izin dia berdosa. Minta izin tak apa. Jengkreng. Cium bunga boleh tak? Boleh. Oi, ada hukum tu. Ingat tak ada hukum? Islam ni sempurna lah tuan-tuan. Nah, Islam agama paling sempurna. Dia ada hukum. Tak boleh sebab dia bukan hak kita. Sebab itu ada kisah seorang tukang masak. Nah, tukang masak kerjanya enteng. Apa entengnya? Bangun pagi masak nasi goreng. Enteng ya, nasi goreng. Biryani payah. Itu lagu tu tak enteng nasi gorengnya, mudah kan? Nah. Dia kerja tukang masak, tapi dia gemuk. Tuan dia kurus. Pelik tak? Tukang masak gemuk, tuan rumah kurus. Akhirnya tuan rumah tanya tukang masak dia, sebab apa engkau gemuk? Sebab apa aku kurus? Tukang masak kata, bos, saya tiap-tiap pagi hidu makanan bos. Hidu. Semua makanan saya hidu semua. Saya dapat zat. Sebab tu saya gemuk. Tuan makan hampas. Tu kurus. Oh, dia kata, kamu telah mencuri bau makanan aku. Aku saman 1 juta. 1 juta saman. Pergi mahkamah, bodoh tak bodoh. Pergi mahkamah. Saman. Kes apa bukan curi makan, curi hidu. Menang dia di mahkamah. 1 juta saman. Pening kepala tukang masak nak ambil duit mana 1 juta. Tuan hakim dah menyatakan hukum, kamu sebagai tukang masak kena bayar kepada tuan kamu 1 juta. Dia pergi jumpa tuan hakim, macam mana saya nak bayar? Saya tak duit, saya miskin, tukang masak. Dia kata, jangan bimbang. Nah, pada hari nak jatuh hukum, hakim ambil duit Baitul Mal, bawa 1 juta. Letak depan mahkamah, panggil tuan dia, mai sini. Hang kira. Dia kira. Okey, cukup 1 juta. Cukup. Tutup. Tutup. Bawa. Pergi balik Baitul Mal. Takkan kira saja. Yalah, dia pun bukan makan, dia hidu saja bodoh. Hang pun kira sudah. Itulah hakim sebulan 50,000 gaji. Cerdik macam aku. Hakim dia cerdik, dia bukan bodoh. Ada pula hidu sampai 1 juta saman. Hang kira sudah. Balik. Payah nak jumpa hakim cerdik ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, begitu nah. Baik, ukiran kita nak ukir apa pun boleh, tapi jangan ukir benda-benda yang haram. Nanti kita masuk lah. Nah, kita masuk. Dia cuma cerita secara umum dulu. Dan gambar yang halal. Artinya ada gambar-gambar yang haram kita tak boleh di rumah ni. Kita akan bahas satu-satu dalam tajuk ni. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah, hai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Dia nak berhias boleh, selagi benda tu halal, tak boleh kita nak kata haram. Begitu juga seorang muslim itu tidak salah jika dia sukakan perhiasan yang cantik untuk diletakkan di rumahnya, tak apa. Pakaiannya dan apa sahaja yang ada kaitan dengan dirinya boleh dia buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Faqala rajulun ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya tidak akan masuk syurga. Maksudnya tidak akan masuk syurga terus direct. Mana kena masuk neraka dulu, lepas tu boleh syurga.
Orang Islam dia tak akan kekal dalam neraka. Maksud tak masuk syurga ni tidak boleh direct ke syurga, kena masuk neraka dulu. Siapa yang ada dalam hatinya seberat zarrah, sebesar biji sawi, kata orang tua-tua, dari sifat sombong. Sifat sombong dia bukan banyak sangat, sebesar biji sawi sikit je sombong dia tu. Maka dia tak boleh dah masuk syurga direct, kena masuk neraka sebab dia ada walaupun sebesar biji sawi sombong. Sebab tu kena mengaji ilmu tasawuf, nak buang sifat sombong. Tak boleh ada, langsung tak boleh ada. Ada sikit neraka. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu ilmu tasawuf wajib, ilmu akidah wajib, ilmu syariat wajib, ilmu tasawuf wajib. Tidak kita masuk neraka tak tahu macam tu. Baik, lalu bertanya seorang lelaki, sesungguhnya seorang lelaki suka jika mempunyai pakaian yang bagus dan kasut yang bagus. Nak pakaian yang mahal-mahal, comel-comel, kasut yang ada harga lah, yang ada nama, jenama dia. Bagaimana hai Rasulullah, mana boleh ke tidak nak pakai baju yang lawa-lawa sikit, kasut yang comel-comel sikit? Boleh ke tidak? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik, dia suka kepada yang cantik. Mana boleh? Kalau tak boleh, Nabi kan kata jangan, tak boleh. Boleh. Nah, tak ada masalah. Baik, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan jamilan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni uhibbul jamal wa qad utitu minhu ma tara hatta ma uhibbu an yafuqani ahadun bi syiraki na'lin afaminal kibri zalik ya Rasulullah, faqala la walakinnal kibra batrul haqqi wa ghamsun nas. Maksudnya, lalu datang seorang lelaki yang cantik rupanya seraya berkata, sesungguhnya aku ini memang menyukai yang cantik dan aku sendiri telah diberikan rupa yang cantik sebagaimana yang dapat kamu lihat, sehingga aku tidak ingin ada orang yang mengatasi kecantikanku meskipun dengan seutas tali kasutku. Mana dia nak sempurna semua, dia nak hak dia sempurna. Apakah demikian itu termasuk sombong? Sombong ke tidak? Kita baju hak, kalau boleh kita nak hak paling comel sekali. Kasut pun kita nak kasut yang paling comel sekali. Boleh ke tidak? Kita tak nak orang lain lebih elok daripada kita. Maka baginda menjawab, tidak akan tetapi sifat sombong itu ialah menolak kebenaran serta menghina orang lain. Maknanya tidak termasuk dalam sombong. Kita nak pakai baju lawa tak masuk dalam sombong. Kita nak pakai kasut comel tak masuk dalam sombong. Kecuali sombong, kata Nabi, ialah menolak kebenaran serta menghina orang lain. Itu sombong. Maknanya kalau benda tu dah betul, kita terima lah. Benda tu betul, terima lah. Tak payah banyak alasan. Kalau kita tak boleh terima, tu nama dia sombong. Nah, jalan di tepi pantai pagi-pagi, jalan dua orang manusia, nampak satu benda putih sedang bergerak. A kata itu burung bangau, B kata dak lembu. Tapi tak jelas lagi, putih, nampak putih je tapi tak nampak rupa, tapi nampak duk bergerak. Depa pakat teka, A kata lembu, B kata bangau. Sampai dekat, benda tu naik ke atas. Hak kata burung, kata aku kata ada burung bangau tengok terbang, dia kata dak lembu. Itulah sombong mungkin. Depan-depan mata bukti mana ada lembu terbang pada. Tak terima, lembu terbang, lembu. Tu nama dia sombong. Tak boleh terima kebenaran. Tu contoh. Dia tu. Nah, itu. Satu lagi menghina orang. Kalau kamu pakai baju comel, kamu hina orang pakai baju buruk, tu sombong. Tapi kalau kamu pakai baju cantik, kamu tak menghina orang, tidak sombong. Macam tu Nabi sebut. Boleh pakai, tapi jangan hina orang. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita boleh pakai kereta besar, kereta mahal, kalau kita ada duit, boleh pakai. Tapi kita jangan hina orang pakai kereta kecil, kereta murah. Tu je jaga. Selesai, dia sombong. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan menolak kebenaran itu ialah tidak mahu tunduk kepada kebenaran meskipun telah nyata serta suka merendahkan orang lain.
Ini kerana Islam tidak suka manusia berlebih-lebihan dalam apa jua sekalipun. Nabi SAW juga tidak merelakan rumah orang Muslim itu mempunyai kemewahan yang berlebih-lebihan hingga sampai ke peringkat pemborosan yang sememangnya dilarang oleh Al-Quranul Karim, atau terdapat berhala-berhala di dalam rumahnya yang diperangi oleh agama Islam dengan senjata. Jadi rumah kita setakat 500,000 tu okey gila tuan-tuan. 1 juta pun boleh gila sehari ni. Ni rumah apa sampai 30 bilion. Rumah apa ya? Derok. Kenal Derok? Derok bukan je Gusti, dia juga pelakon filem. Dia pelakon, di antara pelakon terkaya di dunia. Rumah puluh-puluh bilion. Wih. Itu kemewahan. Hak ni Islam tak suka. Kita dalam Malaysia ni pun suka menunjuk-nunjuk kekayaan juga. Dalam YouTube. Perangai mana tak tahu, ambil perangai. Tunjuk kekayaan. Rumah 30 bilik. Dia punya pipe singki. Bukan dalam, beli luar negara. Pipe tu saja 100,000. Tu tengok dah YouTube. Korang tengok YouTube. Apa benda tunjuk kekayaan. Kira duit atas meja makan. Duit tu kira atas meja makan. Keuntungan 500,000 juta. Kira macam tu lah. Masuk YouTube. Aku tak sebut nama. Kau cari sendiri ya. Tak ada makna tuan-tuan. Tunjuk. Bahaya pada dia lagi ada. Bahaya lagi pada dia. Anak-anak dia, orang nak kidnap. Orang paling panggil kidnap. Sini panggil apa? Colek lah. Nak banding dia dengan Abdul Rahman bin Auf, siapa? Sahabat Nabi Abdul Rahman ibn Auf. Kaya dia ni di Mekah. Bila nak hijrah dengan Nabi, 1 sen tak bawa. Tak boleh bawa. Dilarang bawa. Nak pergi boleh pergi tangan kosong. Harta tinggal kat kami, kata Arab Quraisy. Hampir tangan kosong. Dia pergi selai sepinggan Rahman bin Auf. Di Madinah Nabi meletakkan dia dengan seorang Ansar, Sa'ad bin Rabi', orang paling kaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi', jutawan kurma paling kaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi', Nabi gu dia dengan Abdul Rahman ibn Auf sebab dia orang kaya di Mekah. Sa'ad bin Rabi' nak bagi dia separuh daripada harta dia tu dia. Abdul Rahman tak terima. Dia kata, tak payah tunjuk aku di mana pasar. Dia mula menjaga sikit-sikit. Dulu kaya dah, dan ni miskin balik. Skepeng tak ada. Menjaga jadi kaya balik. Tuan-tuan, tidak ada manusia hak kaya atas dunia hari ni, Bill Gates sekalipun, boleh menandingi kekayaan Abdul Rahman ibn Auf. Tak ada. Bill Gates tu kalau kata jari ni, dia ada di hujung ni. Bill Gates, Abdul Rahman bin Auf sampai sini. Dia mati tu kekayaan dia Allah Akbar. Mah dia ketul-ketul tu, kalau kita ambil kapak kita katok skeping tu boleh makan 10 tahun. Abdul Rahman ibn Auf dia macam kita lah. Dah. Sedekah dia macam mana? Dia buat masuk dia punya unta-unta ke Madinah. Aisyah tanya, unta siapa tu? Dia unta atas unta penuh dengan barang dagangan. Unta boleh buat, seekor unta boleh bawa 500 kilo. Seekor unta. Masuk beratus-ratus ekor. Unta siapa? Unta Abdul Rahman ibn Auf, orang kata. Dia kata kalau oleh dia sedekah. Dengar dengan Abdul Rahman ibn Auf, dia sedekah habis tu. Pacak lewat itu. Kan tunjuk kaya, sedekah. Allahu Rabbi, tak sama lah hidup. Tuan-tuan, dia jihad saja 40 juta. 20.4 juta. Kalau duit dulu 40,000 dinar, nilai hari ni 20.4 juta untuk jihad fi sabilillah. Kuda dia sedekah 500 ekor. Kuda aja nilai dia 5 juta. Unta saja 1,500 ekor. Unta aja nilai 4.5 juta. Bukan tunjuk dalam YouTube, ada YouTube. Orang tak tunjuk kekayaan, tuan-tuan. Guna fi sabilillah.
Kita kaya gunakan ke jalan agama, bukan nak tunjuk kita tu kaya. Mudah-mudahan hak jenis-jenis ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk tunjuk kekayaan. Kita buat, kalau boleh kita sedekah tu jangan duk tunjuk. Kecuali perlu tunjuk. Kalau tak perlu, sedekah secara siriah, secara tidak nampak, itu lebih utama, lebih afdal daripada kita sedekah duk ambil gambar dengan video masuk dalam YouTube. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Berhenti tu dulu. Pukul 8.50 kita akan mula masuk minggu depan pinggang mangkuk dari emas dan perak. Baik.